Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 3, khususnya buat anak-anak pelajar tahun 3 Kafa Efek. Okay, Ustaz doakan kita semua berada dalam keadaan bersemangat dan juga berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah tahun 3. Okay, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik anak-anak pelajar, pada sesi kali ini kita teruskan lagi pembelajaran kita masih di dalam tajuk yang pertama berkenaan dengan hadas kecil dan hadas besar. Tajuk pertama hadas kecil, hadas besar. Boleh? Okey, jadi sebelum ini kita dah habis mempelajari berkenaan dengan hadas kecil. Kan? Jadi kita dah tahu pengertian hadas kecil bagaimana, apakah perkara yang menyebabkan hadas kecil, perkara-perkara yang dilarang ketika kita buat yang dilarang, perkara-perkara yang kita dilarang buat ketika berhadas kecil, dan juga bagaimanakah cara untuk bersuci daripada hadas kecil. Okey, itu pada sesi pembelajaran sebelum ini. Okay, jadi untuk kali ini, sesi pembelajaran hari ini kita tengok kepada pelajaran yang ketiga berkenaan dengan hadas besar. Okey, sebelum ni kita tahu kan, hadas terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Okay, jadi untuk hari ini kita tengok hadas yang kedua, iaitu hadas besar. Apakah pengertian hadas besar? Ingat tak? Kita dah belajar sebelum ni. Apakah pengertian hadas besar? Okay, hadas besar ialah perkara yang mewajibkan kita mandi wajib. Mandi wajib. Untuk kita melakukan ibadah seperti ibadah solat. Faham? Jadi apabila berlaku hadas besar, kita kena mandi wajib. Itu pengertian hadas besar. Jadi apakah perkara-perkara yang menyebabkan kita ataupun menyebabkan diri kita ini berhadas besar? Jom kita sama-sama tengok. Okay, sebab berlakunya hadas besar ada berapa ni? Okay, ada 6. 6 perkara yang menyebabkan kita berhadas besar, iaitu yang pertama, keluar air mani. Keluar air mani. Yang kedua, keluar darah haid. Keluar darah haid. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, melahirkan anak. Yang kelima, keluar darah nifas. Dan yang keenam, mati. Jadi ini adalah 6 perkara, 6 sebab menyebabkan berlakunya hadas besar kepada seseorang itu. Jadi Ustaz akan sentuh satu persatu pengertian daripada 6 sebab berlakunya hadas besar. Kita tengok yang pertama ni dulu. Okay, keluar air mani. Okay, keluar air mani ini, bila masa dia, bila keadaan dia, okay, keluar air mani ni kepada siapa? Lelaki ataupun perempuan? Okey, dengar penjelasan Kita tengok satu persatu. Okey, keluar air mani ini adalah ketika kita bermimpi ataupun ketika mencapai umur akil baligh. Apabila kita dah cukup umur, terutamanya bagi lelaki. Lelaki bila dah cukup umur, dia akan keluar air mani disebabkan mimpi atau sebagainya. Jadi keluar air mani ni kebanyakannya dialami oleh lelaki. Faham? Jadi lelaki bila dah keluar air mani, dia dikira sedang berhadas besar. Kalau dia nak solat, dia kena mandi wajib. Boleh? Yang kedua, sebab berlakunya hadas besar disebabkan keluar darah haid. Keluar darah haid. Darah haid ni darah apa? Ni siapa yang kena? Okay. Darah haid ini dialami oleh perempuan sahaja apabila dia dah cukup umur ataupun mencapai umur akil baligh.
Darah ni dia keluar macam mana? Okey, keluar darah haid. Darah haid ini dia asal dia adalah daripada rahim perempuan. Maknanya daripada dalam perut. Darah ni akan keluar melalui kemaluan wanita. Jadi ini menunjukkan seseorang perempuan itu apabila telah cukup umur, dia akan keluar darah haid. Kena berhadas besar. Jadi untuk keluar darah haid ni, dalam tempoh keluar darah haid, okey, darah haid ni, Ustaz bagi penjelasan dululah. Keluar darah haid ini, dia ada tempoh-tempoh dia akan keluar. Jadi sepanjang tempoh ini, perempuan dia tak boleh melakukan apa-apa ibadah. Boleh? Nanti penjelasan Ustaz akan terangkan dalam kelas. Cuma kamu kena tahu untuk berlakunya hadas besar adalah keluar darah haid. Okay. Seterusnya yang ketiga, bersetubuh. Bersetubuh ini adalah hubungan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan ataupun hubungan yang dilakukan antara pasangan suami dan isteri, iaitu orang yang telah berkahwin sahaja. Jadi apabila mereka ini melakukan persetubuhan, maka diri mereka ini, iaitu bagi lelaki dan perempuan, kedua-duanya dikira berhadas besar. Jadi sepanjang tempoh dia berhadas besar, dia tak boleh melakukan ibadah melainkan setelah dia mandi wajib. Boleh? Okay. Yang keempat adalah melahirkan anak. Melahirkan anak ini adalah lelaki ke perempuan? Bagi siapa? Okey, melahirkan anak ini adalah bagi perempuan. Bagi perempuan yang melahirkan anak ataupun kita gelar, kita sebut bersalin kan? Bersalin, perempuan bersalin. Jadi perempuan yang melahirkan anak bersalin, dia dikira berhadas besar. Tak kisahlah dia melalui secara normal, bersalin normal ataupun dia dibedah, dioperasi. Maknanya dia operation. Tak kisahlah kedua-duanya, apabila sebut saja melahirkan anak, automatik dia dikira berhadas besar. Jadi lepas sahaja dia melahirkan anak, bila dia nak melakukan ibadah, dia kena mandi wajib. Boleh? Okay, yang kelima, keluar darah nifas. Juga perkara ini dialami oleh kaum perempuan. Bagi perempuan, darah haid ni, darah nifas ni macam mana? Okay, darah nifas ni dia sama lebih kurang macam darah haid. Darah nifas ni dia keluar juga daripada rahim perempuan melalui kemaluan wanita selepas dia melahirkan anak. Jadi darah nifas ni akan keluar selepas sahaja dia melahirkan anak. Faham? Jadi darah yang keluar selepas melahirkan anak, dia dikira ataupun dia disebut sebagai darah nifas. Jadi bila darah ni dah keluar, dia kena tunggu sehingga kering dahulu, barulah dia mandi wajib untuk melakukan ibadah. Boleh? Okay, dan yang keenam adalah mati ataupun meninggal dunia. Okey, mati di sini adalah selain daripada mati syahid. Maknanya mati ni adalah mati biasa. Bukan disebabkan dia berjuang di jalan Allah ataupun mati syahid. Sebab mati syahid, orang yang mati syahid, dia tak wajib mandi. Maknanya kalau nak kebumikan orang yang mati syahid, dia kena tanam dengan pakaian-pakaian yang berlumuran darah tu. Sebab orang yang mati syahid ni dia special. Dia ni istimewa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni kena dikebumikan dengan pakaian-pakaian berlumuran darah dia tu. Boleh? Jadi yang dikira berhadas besar adalah orang yang mati selain daripada mati syahid. Contoh, mati sebab kemalangan ke, mati sebab sakit ke, mati sebab dah sampai ajal ke kan. Mati sebab mati biasa lah. Bukan disebabkan syahid, bukan disebabkan berjuang di jalan Allah ataupun berperang di jalan Allah, maka orang yang mati ini dikira berhadas besar. Jadi orang yang mati ini wajib mandi wajib. Tetapi siapa yang mandi? Jenazah tu mandi sendiri ke? Bagi orang yang mati, orang yang dipertanggungjawabkan untuk mandi wajib ke atas jenazah ni adalah orang-orang yang memandikan jenazah lah. Mana orang yang mandikan jenazah ni, dia kena berniat untuk mandi wajib ke atas jenazah. Faham? Jadi orang yang mati pun wajib mandi wajib. Boleh? Jadi ini 6 perkara ataupun 6 sebab berlakunya hadas besar. Okay, jelas tak setiap satu persatu ni? Okay, kalau kurang jelas, nanti boleh tanya dalam kelas. Okay, boleh? Okay, kita tengok kemudian seterusnya berkenaan dengan perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Bagi orang yang berhadas besar, mengalami 6 sebab tadi, maka dia ketika berhadas besar dilarang buat 4 perkara ni, 4 ibadah ni. Berbeza dengan hadas kecil kan. Bagi hadas kecil 3 je.
manakala bagi hadas besar, bagi orang berhadas besar, dia tak boleh buat 4 ibadah, ada tambah 1. Iaitu yang pertama apa? Orang yang berhadas besar, pertama dilarang untuk solat. Solat ni termasuklah solat fardu, solat sunat. Mana-mana yang kita sebut solat, semuanya tak boleh dilakukan, melainkan selepas dia mandi wajib. Boleh. Yang kedua, iktikaf di masjid. Ini adalah tambahan iktikaf di masjid. Bagi orang yang berhadas kecil, dia boleh duduk dalam masjid. Bagi orang yang berhadas besar, dia tak boleh beriktikaf di masjid, tak boleh duduk dalam masjid, tak boleh lalu kawasan masjid, ataupun tak boleh lalu dalam masjid. Faham? Orang yang berhadas besar ni, 6 perkara tadi, 6 sebab tadi, bila berhadas besar, dia tak boleh duduk dalam masjid. Boleh. Seterusnya adalah tawaf. Ibadah tawaf mengelilingi Kaabah. Orang yang berhadas besar juga tak boleh bertawaf. Tak boleh tawaf mengelilingi Kaabah, melainkan setelah dia mandi wajib. Yang keempat, juga dilarang menyentuh, membawa atau membaca Al-Quran. Ada tambahan satu kat sini, membaca Al-Quran. Kalau tengok sebelum ni, hadas kecil, orang yang berhadas kecil, dia tak boleh sentuh dan pegang sahaja. Maknanya nak baca boleh. Tapi orang yang berhadas besar, sentuh pun tak boleh, pegang Al-Quran ataupun bawa Al-Quran pun tak boleh, membaca pun tak boleh. Sebab hadas besar ni, satu hadas yang berat sikit. Dia tak macam hadas kecil. Jadi orang yang berhadas besar, tak boleh menyentuh, tak boleh membawa, tak boleh membaca Al-Quran. Melainkan apa? Melainkan setelah dia mandi wajib. Boleh. Kena ingatlah 4 perkara yang dilarang ketika berhadas besar yang ni. Boleh. Okey, seterusnya kita tengok bila dah berhadas besar, bagaimanakah cara bersuci? Adakah sekadar kita perlu mandi wajib sahaja? Jom tengok. Okey, cara bersuci daripada hadas besar pula. Okey, yang pertama, cara dia sama je macam hadas kecil. Sekiranya ada najis pada anggota badan, hendaklah najis tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Kalau ada najis pada badan, kena bersihkan dulu. Lepas dah bersih, barulah kena mandi wajib. Ini dia punya poin utama dia. Mandi wajib. Mandi wajib ni kita guna apa? Mandi mestilah kita guna air. Tetapi contohlah pada hari tu, bila kita nak mandi wajib je, air tak ada. Ataupun waktu kita nak mandi wajib je, badan kita ni kita ada penyakit, tak boleh kena air. Jadi kalau tak ada air ataupun penyakit, kita boleh ganti mandi wajib ni dengan apa? Jika tiada air untuk mandi wajib, maka boleh bertayamum. Maka bila tak ada air ataupun tak boleh terkena air, untuk menyucikan diri pada hadas besar, dibolehkan bertayamum. Tayamum ni kita guna apa? Tayamum ni kita guna debu tanah ataupun pasir. Debu tanah ataupun debu pasir. Boleh. Anggota tayamum ada berapa? Okay, tengok bawah ni. Okay. Sikit pasal tayamum, rukun tayamum. Yang pertama, niat, menyapu muka, menyapu 2 tangan dan juga tertib. Jadi anggota tayamum hanya ada 2, iaitu muka dan tangan sahaja. Jangan mandi wajib, kita guna air, kita mandi. Nak ganti dengan tayamum, kita ambil tanah, kita lumur satu badan dengan tanah. Tak boleh. Walaupun mandi wajib, kita basuh satu anggota badan, semua anggota badan. Tetapi bila kita nak bertayamum, hanya sekadar kita menyapu muka dan 2 tangan. Maknanya bila dah sapu muka, sapu tangan, dah dikira satu badan kita semua dah suci daripada hadas besar. Tak perlu kita kena guling-guling atas tanah, tak perlu ambil tanah kita siram satu badan dengan tanah, tak ada, tak macam tu. Boleh. Jadi cara bersuci daripada hadas besar adalah mandi wajib. Melainkan kalau tak ada air, kita boleh ganti dengan tayamum. Boleh. Sama dengan masalah hadas kecil. Kalau tak ada air untuk berwuduk, kita boleh ganti dengan tayamum. Boleh? Jelas? Okey, bagus. Ustaz harap kamu boleh faham dah, dapat beza antara hadas kecil dan hadas besar. InsyaAllah lepas ni, Ustaz nak masuk sikit berkenaan dengan kita nak belajar tentang bagaimanakah cara mandi wajib. Sebab hadas besar ni satu tajuk yang besar. Jadi mandi wajib pun kita kena belajar betul-betul. Kalau untuk wuduk, Ustaz rasa kamu dah boleh faham. Untuk mandi wajib ni, dia ada cara dia. Ada perbuatan-perbuatan yang kita kena buat. Dia berbeza dengan cara kita mandi hari-hari tu. Boleh?
InsyaAllah untuk perbincangan mandi wajib kita akan tengok pada tajuk atau pada masa-masa akan datang. Cukup sekadar ini sahaja perkongsian pada kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Sekian dahulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.